Banyaknya jenis ikatan kimia ni cikgu. Ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan datif, ikatan hidrogen dan ikatan logam. Macam mana nak beza satu-satu ni cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi merungkai isu dan permasalahan murid kita sebentar tadi, saya Muhammad Khairul Abadi bin Putih dari SMK Intan Perdana Production Negeri Sembilan akan membentangkan pada hari ini satu inovasi yang diberikan nama sebagai sarung tangan K-ion non-E Majis tangan berkemistri. Objektif inovasi yang telah saya hasilkan ini bertujuan untuk yang pertama, membantu murid menguasai konsep asas apa yang dikatakan ikatan kimia itu yang terdiri daripada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan datif dan ikatan logam. Yang kedua, membantu murid meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan murid itu sendiri. Yang ketiga, membantu murid membezakan jenis ikatan kimia itu sendiri. Yang keempat, membantu para guru dalam mempelbagaikan teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran, terutamanya topik ikatan kimia. K-ion membawa maksud tangan kiri yang mengandungi perkataan ion dan di belakangnya mengandungi perkataan atom dan di hujungnya mengandungi huruf E membawa maksud elektron. Non-E membawa maksud tangan kanan di mana di hujung jarinya mengandungi huruf E membawa maksud elektron. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana inovasi ini dapat menerangkan 4 jenis ikatan kimia yang terdiri daripada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan datif dan ikatan logam menggunakan sarung tangan K-ion non-E Majis tangan berkemistri. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana inovasi ini dapat menerangkan pembentukan ikatan ion. Bermula, tangan kiri mewakili unsur logam dalam jadual berkala unsur. Atom ini akan melepaskan elektron yang membentuk ion telah mencapai susunan elektron stabil. Maka tangan kanan mewakili unsur bukan logam dalam jadual berkala unsur akan menerima elektron yang telah dilepaskan daripada unsur logam tadi membentuk ikatan ion. Seterusnya, pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini memerlukan murid berpasangan kerana hanya melibatkan sebelah tangan kanan sahaja mewakili unsur bukan logam. Bermaksud, ikatan kovalen ini melibatkan hanya perkongsian elektron antara unsur bukan logam dengan unsur bukan logam sahaja untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Seterusnya, pembentukan ikatan datif. Contoh bagi pembentukan ikatan datif ini ialah ion amonium. Atom hidrogen yang berada di sebelah kiri jadual berkala unsur akan melepaskan satu elektron valensnya membentuk ion hidrogen. Maka ion hidrogen ini tidak lagi mempunyai sebarang elektron valens. Sebelah kanan mewakili atom nitrogen yang telah terikat dengan 3 atom hidrogen membentuk amonia. Maka nitrogen ini mempunyai sepasang elektron yang tidak terikat dengan mana-mana unsur. Maka elektron yang tidak berpasangan ini akan mendermakan kepada ion hidrogen tadi yang akan membentuk ikatan datif. Seterusnya ialah pembentukan ikatan logam.
Logam terdiri daripada sejenis atom akan melepaskan elektronnya membentuk ion positif logam. Elektron-elektron yang telah dilepaskan ini akan membentuk lautan elektron. Lautan elektron ini akan mewujudkan daya elektrostatik antara ion positif logam dengan lautan elektron ini membentuk ikatan logam. Seramai 19 orang murid 4 sains telah dijadikan sebagai sampel untuk menguji keberkesanan yang penggunaan inovasi ini. Jenis ikatan kimia yang telah terlibat ialah ikatan logam. Murid ini akan diberikan satu tugasan untuk menyediakan video pendek menerangkan bagaimana pembentukan ikatan logam terbentuk. Tugasan ini adalah semasa PDPR sebelum ini. Hai, hari ini saya akan menerangkan mengenai bagaimana ikatan logam boleh terbentuk. Ikatan logam boleh terbentuk apabila atom logam melepaskan electron valence. Electron valence yang dilepaskan ini dinyah setempatkan dan membentuk ion logam yang bercas positif. Electron valence yang dinyah setempatkan ini boleh bergerak bebas di antara struktur logam dan membentuk larutan elektron. Daya tarikan di antara larutan elektron dengan ion logam yang bercas positif ini membentuk ikatan logam. Ion logam yang bercas positif tadi dengan lautan elektron. Impak penggunaan inovasi ini, murid dapat menyatakan 5 perkara penting dalam ikatan logam itu sendiri. Murid aktif dalam pembelajaran, berkomunikasi dengan baik, suasana pembelajaran dalam talian lebih bertenaga. Semua murid mempunyai peluang yang sama rata untuk terlibat dalam pembelajaran dan sekaligus dapat meningkatkan potensi diri, dan yang terakhir dapat meningkatkan kehadiran dan terutamanya semasa PDPR iaitu sebanyak 80%. Ini adalah dapatan ataupun perbandingan ujian pra dan ujian pasca bagi penggunaan inovasi ini, iaitu kita nampak secara keseluruhan adalah peningkatan dalam ujian pasca. Ini adalah analisis suara murid dan hampir majoriti mengatakan bahawa inovasi ini dapat murid dapat memahami maksud ikatan logam itu sendiri, dapat menerangkan pembentukan ikatan logam sekaligus dapat menulis dalam bentuk esei ataupun soalan struktur, sekaligus dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dalam penyampaian ilmu saintifik dan dapat memupuk kerjasama atau kolaborasi dalam kumpulan semasa perbincangan. Kos penghasilan inovasi ini adalah sebanyak RM31.90. Inovasi ini bukan sahaja memiliki sarung tangan majis, malah akan disertakan satu aplikasi augmented reality yang boleh dimuat naik dalam telefon pintar masing-masing, bukan sahaja untuk murid, malah untuk guru, bagi menerangkan, bagi memamparkan secara visual pembentukan ikatan kimia yang terdiri daripada ikatan ion, ikatan kovalent, ikatan datif, ikatan hidrogen dan ikatan logam. Bagaimana AR ini berfungsi? Jom kita saksikan. Atom oksigen mempunyai keelektronegatifan yang sangat tinggi. Daya tarikan yang terhasil antara atom hidrogen di dalam molekul air dengan atom oksigen ini dari molekul air yang lain akan membentuk ikatan hidrogen. Atom natrium akan menderma satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, membentuk ion natrium. Kemudian, atom klorin akan menerima satu elektron daripada atom natrium untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, maka ion klorida akan terbentuk. Ion natrium dan ion klorida ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat, membentuk sebatian ion.
atom oksigen memerlukan 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Maka, 2 atom oksigen masing-masing akan menyumbang 2 elektron untuk berkongsi 2 pasang elektron bagi membentuk ikatan ganda 2 di dalam molekul oksigen. Pembentukan ion amonium ialah contoh bagi ikatan datif, tindak balas antara ion hidrogen dengan molekul amonia. Ion hidrogen tidak mempunyai sebarang elektron valensnya. Namun, atom nitrogen masih lagi mempunyai sepasang elektron yang tidak terikat dengan mana-mana unsur. Maka, elektron ini akan didermakan kepada ion hidrogen untuk membentuk ikatan datif. Atom merupakan suatu pepejal mempunyai elektron valens. Maka, atom logam ini akan melepaskan elektron valensnya untuk membentuk ion positif. Maka, elektron valens yang dinyah setempatkan akan bergerak bebas di antara kekisi pepejal dengan ion positif logam tadi. Maka, ikatan antara ion positif logam dengan elektron valensnya membentuk ikatan logam. Kiri logam, kanan bukan logam, seretak dengan nadaku bersama jari jemariku. Ke kiri semakin membesar diriku, ke kanan semakin mengecil, dan ke bawah besar di hatiku. Kiri logam bukan logam. Ups, alamak, Kubang 18 sudah dengar. Inovasi ini telah disebarluaskan menerusi Telegram Kimia Kebangsaan, saluran YouTube dan semasa perkongsian teknik menjawab bersama murid-murid baik di Negeri Sembilan maupun di luar Negeri Sembilan. Inovasi ini bukan sahaja untuk mata pelajaran kimia, malah untuk mata pelajaran sains di peringkat menengah rendah maupun di peringkat menengah atas. Bagaimana dia berfungsi? Jom kita saksikan. Bagaimana inovasi ini diguna pakai dalam mata pelajaran sains. Sebelah kiri mewakili unsur logam, di mana daripada kiri ke kanan dalam jadual berkala unsur, saiznya semakin berkurang dan boleh membentuk ion. Sebelah kanan mewakili unsur bukan logam, di mana unsur bukan logam ini lebih bersifat menerima elektron. Akhir sekali, saya berharap inovasi K-ion nan-E ini dapat disebarluaskan dan dapat dikomersialkan kepada murid di seluruh Malaysia, kerana bukan sahaja satu jenis ikatan kimia dapat belajar, malah 4 jenis ikatan kimia dapat diterangkan melalui sarung tangan K-ion nan-E ini. Memang inovasi ini juga disertakan dengan satu aplikasi AR untuk membantu murid melihat pembentukan ikatan kimia secara visual. Sekian, terima kasih.